Okay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Ni saya mula merekod tapi kita dah pergi pada soalan 3 Soalan ketiga, maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan sinang. Perniagaan sinang perlu menjelaskan bayaran K dalam tempoh masa lebih dari 1 tahun. Jadi apakah K? Lebih daripada 1 tahun. Agak-agak akaun belum bayar, boleh tak kita bayar lebih daripada 1 tahun? Tak. Tak boleh. Marah kita punya pembekal ni, tak boleh. Pinjaman bercagar? Boleh. Boleh. Overdraft bank? Tak. Overdraft bank ni biasanya dia punya faedah dia lebih tinggi daripada faedah atas pinjaman yang biasa. Jadi biasanya overdraft bank ni orang tak buat lama kalau ada duit dia memang terus settle kan. Dan akhir sekali ialah gaji prabayar. Gaji prabayar dah tentu, ni gaji dah terlebih bayar, ni dia bukan hutang lah kan. Okay, jadi ni tidak. Jadi jawapan dia yang betul adalah pinjaman bercagar. Okey, kita pergi pada soalan 4. Antara berikut, awak boleh nampak dengan jelas ya ke rasa kecil? Boleh nampak. Boleh. Ni saya besarkanlah Antara yang berikut, yang manakah rumus perakaunan yang betul? Aset sama dengan liability tambah equity, betul? Betul. Okey, ni betul. Kan memang kita belajar selama ni aset sama dengan equity tambah liability. Ni betul lah, cuma dia terbalikkan ni dua ni je. Okey, aset sama dengan liability tolak equity pemilik. Salah. Salah, dah tentu salah Aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih. Betul. Okey, sebab dalam equity dia boleh pecahkan modal tambah untung bersih. Jadi ni kita boleh terima. Okey, seterusnya aset sama dengan liability tolak modal tolak hasil tambah belanja. Salah. Tak boleh. Salah lah. Jadi jawapan dia yang betul ialah A. 1 dan 3. 1 dan 2, 1 dan 3 kan? Okey, saya ada soalan nombor 5. Pada 30 Januari, Encik Fauzi membeli barang niaga bernilai 1,800 daripada perniagaan Pelangi dengan syarat 15%, 10 hari, 10%. Ada bawah. Apa? Okey. Berapakah jumlah hutang yang perlu dibayar pada 16 Februari pada 30 Januari? Dia beli pada 30 Januari, sekarang ni dia bayar hutang pada 16 Februari. Okey, dia beli barang tu nilai dia ialah RM1,800. Boleh tak dia dapat 15% diskaun ni? Ni diskaun sebenarnya kan? Boleh tak dia dapat 10 hari yang 15% ni? Tak. Kenapa? Sebab dah lebih 10 hari. Dah lebih pada 10 hari. Yang 10% ni boleh dapat tak? Tak. Dia beli 30 Januari, sekarang ni dia bayar pada 16 Februari. Yang ni pun sebenarnya dia tak boleh dapat kan? Sebab dah lebih. Ni adalah 16 hari ni. Kalau ikutkan ni 17. 30 tu pun kita kira 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dah 18 hari. Okey, jadi maknanya berapa hutang yang dia perlu bayar? 1,800. Maknanya dia kena bayar semua sekali tanpa sebarang diskaun. 1,800 Alright, seterusnya soalan nombor 6. Encik Kelvin menghantar satu dokumen yang menunjukkan ringkasan urus niaga kepada pelanggannya pada setiap akhir bulan. Apa yang dihantar pada hujung bulan pada pelanggan dia? Invoice dia hantar pada hujung bulan ke? Bila dia hantar invoice? Bila pembekal hantar pelanggan dia invoice?
Biasanya bila dia jual barang lah kan, dia dah hantar barang pada orang tu, jadi dia bagi invoice. Invoice ni sebenarnya dia nak bagi tahu berapa jumlah orang tu yang berhutang kat dia. Okey, nota debit. Bila pula dia bagi nota debit? Nota debit ni dia akan bagi bila invoice ni ada kesilapan. Bila invoice ni terkurang kan, jadi dia pergi pembekal akan bagi lagi pada pelanggan nota debit. Saya tunjukkan ni, katakanlah ni pembekal. Ni pelanggan. Okay, first kali dia hantar barang. Hantar barang Okay, bila dah hantar barang, okay, lepas tu dia bagi invoice. Okay, pelanggan belum bayar lagi tau, ni sebab dia secara hutang. Okay, bila lepas dia bagi invoice, katakanlah ada kesilapan, invoice terkurang. Jadi, dia bagi pula nota debit. Ini bila invoice terkurang. Kalau invoice terlebih, dia akan bagi nota Kredit. Kredit. Okay. Alright. Okay, penyata akaun bila pula dia bagi? Akhir bulan. Setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Apa tujuan penyata akaun? Okey, penyata akaun ni betul lah ni. Dia menunjukkan ringkasan urus niaga. Katakanlah kalau ada 10 kali beli, dia tulis berapa hari bulan ni ada orang ni ada beli. Berapa hari bulan, 2 hari bulan dia beli lagi. 7 hari bulan dia beli lagi. Berapa hari bulan lagi sekian-sekian. Tapi dia tak tunjuk semua berapa dia beli, semua tak berapa. Dia tak tulis. Yang dia perlu tulis biasanya nombor invoice dengan jumlah hutang. Maksudnya itu menunjukkan ringkasan. Okey, jadi ni jawapan paling tepat ialah penyata akaun. Okey, voucher pembayaran pula. Voucher pembayaran ni biasanya ini dibuat secara dalaman. Contohnya katakanlah saya nak bayar bil elektrik. Okey, saya tulis dulu dekat voucher pembayaran kepada siapa nak bayar, berapa amount dan sebagainya. Lepas tu dia jadi macam cover note dekat luar bil elektrik tu. Okey, lepas tu barulah kita simpan dalam kita punya dokumen. Kita tak bagi orang luar biasanya voucher pembayaran. Ini hanyalah untuk dalaman kita punya dalam filing sendiri punya. Okay, alright. Seterusnya saya pergi pada soalan nombor 7. Soalan nombor 7, kalau awak tengok dalam soalan ni, saya kecilkan sikit supaya kita nampak overall. Okay, ni adalah invoice. Okay, diterima oleh Puan Manis. Okay, ni Puan Manis lah. Puan Manis ni pelanggan ke pembekal ni? Rasa pelanggan ni, Puan Manis ni pelanggan ke pembekal? Pelanggan. Okay, awak kena ingat invoice ni dikeluarkan oleh pembekal kepada pelanggan. Maknanya kepada kan, ini maknanya pelanggan. Ini adalah pembekal. Okay, kita refresh sikit-sikit Alright. Okay, asal. Asal ni menunjukkan salinan ni adalah salinan pelanggan yang pelanggan simpan. Itu, siapa yang main ketuk-ketuk tadi buka mic tu? Okay, pelanggan ni. Okay ke? Okay, pelanggan ni kalau awak tengok macam mana nak tahu siapa punya kopi. Awak tengok ni lah asal. Biasanya pelanggan dia akan dapat yang asal. Kita pegang pada konsep customer is always right. Azam, Alif, perlahankan TV. Perlahankan TV. Ya. Okay, sorry Dia pasang kuat-kuat mengganggu saya nak mengajar. Okay, customer is always right. Jadi dia akan bagi priority ataupun keutamaan kepada pelanggan. Pelanggan akan dapat salinan asal. Alright. Okay. Jumlah dia 8,000. L dia tak cakap berapa diskaun. M ialah jumlah dia. Okay.
Ni dia pun tunjuk dot je macam tu. Alright, apa soalan dia? Berapakah diskaun tunai yang diperoleh sekiranya Puan Manis membuat bayaran pada 16 April 2023? Apa maklumat lain? Tak ada situ. Okey, dia suruh kira lah 10% ni boleh kira tak? L ni berapa? Macam mana nak kira Boleh. 10%? 8,000 darab 10% jadi dapat 800. 100. Jadi jumlah dia dekat sini ialah 7,200. Awak tolakkan kan? Okey, alright. Jadi sekarang ni dia kata bila dia buat bayaran pada 16 April. 16 April awak tengok kat sini. Tarikh invoice ialah 8 April. Dia bayar pada 16 April. Jadi boleh tak kita pakai yang ni, 5% ni? Tak. Tak boleh kan? 8, kira 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maknanya dah lebih. Ini tak boleh. Yang ni boleh? Boleh tak? 14 hari. Boleh kan? 14 hari boleh. Sebab 8 ke 13 6 kan? ni baru 9 hari 8 hari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 hari. Jadi 9 hari kita boleh terima ni lah sebab dia bayar sebelum 14 hari. So, berapa amount yang dia diskaun dia? Inilah diskaun tunai Ini diskaun niaga. Yang ni pula diskaun tunai. Apa beza diskaun niaga dan diskaun tunai? Saya terangkan sebab saya tahu saya rasa ramai yang tak ingat ni dan saya andai kata ada rezeki masuk soalan, mungkin awak dapat hint sikit lah diskaun tunai. Okey, diskaun niaga ni kalau awak ingat ni yang dekat shopping kompleks biasa nak raya tu. Cikgu. Ya? Skrin tak bergerak. Skrin tak gerak. Dah. Okey, diskaun niaga ialah diskaun yang biasanya dekat shopping kompleks tu yang apa orang kata nak raya Cina, nak Christmas, itu diskaun niaga. Tujuan dia ialah supaya pelanggan beli dengan banyak. Kan sebab bila awak tengok 70%, 50%, oh asalnya nak beli satu baju dah nampak 50%, 70% pelanggan pun mula kelabu mata, dia pun beli lebih daripada satu. Betul? Kan? Betul. Tujuan diskaun tunai pula ialah supaya akaun belum terima ataupun penghutang ABT. Bayar hutang dengan cepat. Maknanya dia nak dapatkan tunai dengan kadar cepat. Okey? Jadi kalau awak tengok diskaun kat sini 10% ni, ini merupakan diskaun niaga. Sebab dia nak bagi galakkan pelanggan dia beli dengan lebih banyak kan. Lagi banyak beli dia banyak, lagi banyaklah diskaun dia dapat. Okey? Manakala kalau awak tengok kat sini diskaun tunai, kalau dia bayar dengan lebih cepat dia dapat diskaun tunai ni. Kalau dia bayar lambat-lambat dia tak dapat diskaun. Tu maksud dia. Okey, jadi sekarang ni dia suruh kita kira diskaun tunai dia. Dia bukan tanya berapa kita nak bayar tapi dia tanya diskaun tunai. Jadi macam mana kita nak kira? 7,200 darab dengan 200. Jadi dapat berapa ni? 144. 144. Jadi jawapan dia ialah A. Okey? Okey, seterusnya ada apa-apa soalan yang tadi tu? Boleh? Saya pergi terus pada soalan nombor 8. Antara berikut urus niaga manakah yang direkod dalam jurnal am? Okey, kita tengok kat sini yang mana yang perlu direkod dalam jurnal am. Kalau awak ingat lagi lah saya refresh juga sikit. Okey, urus niaga jurnal am ni adalah sejenis buku catatan pertama. Saya tulis kat sini.
Ada sini buku catatan pertama. Dia ada yang penting lah dia ada jurnal am, jurnal khas. Okey, satu lagi ialah buku tunai. Okey. Ni first priority buku tunai, iaitu bila awak nampak urus niaga secara tunai atau bank, automatik dia masuk dalam buku tunai. Urus niaga secara tunai atau bank, contohnya jual secara tunai ataupun kita menerima wang sebanyak bla 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 daripada pembekal pelanggan ataupun ABT. Itu pun semua masuk buku tunai. Asalkan dia kata dia terima tunai, dia bayar tunai, dia terima duit dalam, dia terima cek ke ataupun dia bayar menggunakan cek, dia masuk dalam buku tunai. Itu first priority. Okey, priority kedua ialah jurnal khas. Jurnal khas ni dia terbahagi kepada beberapa benda, iaitu satu ialah jual atau beli barang niaga, ni satu syarat dia. Kedua, mesti barang niaga. Selain daripada barang niaga tak boleh masuk jurnal khas. Dan yang ketiga ialah secara kredit. Kalau awak ingat dulu kerja khusus saya ada terangkan pada awak. Okey, dia jual beli, lepas tu syarat yang kedua barang niaga dan yang ketiga secara kredit. Alright. Jadi barulah dia boleh masuk jurnal khas. Yang ni dia akan masuk jurnal belian atau jurnal jualan. Okey, lagi satu kategori bila dia buat pulangan jualan ataupun pulangan belian. Dia akan masuk JPJ, jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan belian. Okey, selain daripada dua ni tadi, urus niaga tunai dengan ni tadi, dia masuk dalam jurnal am. Sebagai contoh, jual beli perabot. Katakanlah dia kedai kasut dia beli perabot. Dia nak beli rak tu. Secara kredit. Secara tunai tadi, kalau secara tunai dah masuk sini. Tapi sebab dia beli secara kredit dan bukan barang niaga, automatik dia masuk dekat jurnal am. Itu salah satu contoh. Okay. Alright, kita pergi pada soalan balik. Yang manakah, urusan niaga manakah yang direkod dalam jurnal am? Okay, mana satu dalam jurnal am? Angkutan keluar tersilap rekod sebagai angkutan masuk. Okay, yang ni betul lah ni. Sebab dia dah tersalah rekod. Bila tersalah rekod, maknanya dia bukan kategori pertama, dia bukan kategori kedua, jadi kita rekodkan dalam jurnal am. Ni betul. Sebab dia tersalah rekod. Okey. Yang kedua, ambil barang niaga untuk kegunaan keluarga. Boleh tak masuk jurnal am? Kenapa? Boleh. Boleh. Dia tidak melibatkan jual beli barang niaga tadi secara kredit kan? Dan juga dia tidak melibatkan tunai bank. Automatik dia masuk sini. Dia syarat pertama sini, syarat kedua sini. Kalau dua ni tak boleh masuk, automatik dia akan masuk. Okey, sekejap ada orang masuk ke? Tak ada. Okey, yang ni boleh. Yang ketiga, memulangkan barang niaga kepada pembekal. Tak. Sini tadi dah kira jurnal pulangan belian. Okey, dah masuk jurnal khas. Maknanya tak boleh masuk jurnal am. Saya pangkah kat sini Dan juga menjual barang niaga secara kredit. Tak boleh. Pun tak boleh. Ni tadi masuk jurnal pulangan belian. Yang ni rasa-rasa masuk mana? Jurnal apa? Jurnal jualan. Jurnal jualan. Sebab dia jual beli barang niaga secara kredit. Okey, jadi jawapan yang tepat masuk jurnal am ialah 1 dan 2, iaitu jawapan A. Okey, boleh ke? Saya harap walaupun kita santai-santai, awak cuba fahamkan dan kalau awak faham, awak tanya So far boleh ikut? Boleh. Boleh sikit ya? Tak apa, kita doa banyak-banyak. Tak apalah, walaupun sikit, minta Allah berkati apa yang kita buat ni ya. Jangan putus asa. Okey, soalan yang ke-9. Urus niaga manakah yang direkodkan dalam buku tunai? Ni tadi macam atas tadi kan, macam rentetan dia. Boleh tak ni saya masukkan dalam buku tunai? Terang-terang dia kata secara kredit.
Tak boleh lah kan? Ni Tak saya boleh. Pembelian aset bukan semasa secara kredit nak masuk mana? General arm ke, general khas ke, buku tunai? Kena Jurnal am. General arm kan? Tadi ingat general khas tadi jual beli barang niaga secara kredit dengan pembelian. Jadi ni tak boleh. Okey, jadi dia masuk dalam ni general arm. Sebab tadi yang boleh masuk general khas cuma pembelian barang niaga. Bila aset bukan semasa dia masuk general arm lah. Yang kedua, pembayaran hutang kepada pembekal menggunakan cek. boleh. Boleh kan? Tadi saya kata yang masuk buku Cek kan? yang bayar gunakan cek ke tunai ataupun terima duit. Tunai ke dia cek ke, jadi dia boleh buku tunai. Alright, membeli barang niaga menggunakan wang milik pribadi pemilik. Boleh ke masuk buku tunai? Dia pakai duit tapi pribadi. Ni duit pemilik, duit pribadi lah, bukan duit dia, bukan duit perniagaan dia. Boleh tak masuk buku tunai? Tak. Tak boleh. Ini pun masuk dalam general arm. Sebab dia melibatkan modal tambahan dengan barang niaga je. Dia beli barang niaga. Okey, dia tak masuk kat situ. Okey, seterusnya pemilik mengambil wang perniagaan untuk kegunaan sendiri. Yang ni tak kenapa saya pergi tanda right ni tidak. Ni boleh tak masuk buku tunai? Boleh. Boleh. Okey. Sebab dia mengambil lah. Dia melibatkan wang tunai perniagaan. Jadi jawapan dia yang betul ialah 2 dan 2, 4. 2, C. 4. siapa yang betul gembira tu? Nick ke? Ha? Dah mula gembira dah Nick? Nick ke siapa? Ha. Masalah tadi dah selesai dah lah Nick ya? Baru Dah. ada Nick ya? Dah berjaya lah. Tak apa Nick. Saya tahu Nick ni jiwa kental. Kan? Okay? Yang penting jangan putus asa. Tapi besok study sendiri ni Analisis pembayaran dalam buku tunai runcit yang manakah tepat bagi urus niaga berikut? Mana ni analisis pembayaran dalam buku tunai runcit yang manakah tepat bagi urus niaga? Mana satu yang ni tepat? Membayar tiket parkir. Adakah ni dikira sebagai tambang? Ya. Tiket parking boleh ke kita kata tambang? Tak. Tak. Ya Allah. Kan macam kurang tepat. Kita letak pangkah dulu lah ya. Kurang pasti. Membayar upah mengecat pintu. Belanja pejabat. Boleh ke? Boleh. Boleh. Kita try dulu lah ya. Membeli kertas A4 dan sampul surat. Adakah tu perbelanjaan pos? Tak. Tak. Ni sebenarnya belanja pejabat. Awak ingat kalau pos ialah contohnya dia beli stamp. Stamp tu untuk pos. Satu lagi sampul surat berdaftar. Itu pos. Tapi kalau sampul surat saja tak semestinya kita guna untuk pos. Betul tak? Sebab kadang-kadang orang ada dokumen penting, orang tak post pun. Tapi mungkin daripada orang A ke B, dia benda tu dia tak nak orang lain nampak. Kan sebab dia mungkin ada rahsia kat situ. Bukanlah rahsia, maknanya PNC lah. PNC ni private and confidential. Maknanya dia tak nak orang lain baca. Jadi dia letak dalam sampul. Tapi dia tak postkan pun. Tapi mungkin dalam pejabat tu orang taruh orang A ke B. Jadi tu bukan post. Sama juga kertas A4. Kertas A4 pun bukan kita guna untuk post. Kadang-kadang kita nak guna untuk print dokumen-dokumen kita. Kita nak menulis ke apa ke, kita pakai kertas A4. Jadi ini adalah tidak boleh. Membayar servis mesin pencetak. Alat tulis. Ni saya rasa boleh jadi. Tapi ada ke jawapan 2 dan 4? Macam tak ada Tak ada.
Jawapan dia Kalau mengelurukan. tulis tu salah tu. Okey, jap. Jap. Jawapan kat sini dia longgar sikit. Jadi bagi saya intai sekejap Okey. Kot. Apa ni? Nampak macam Gatal lah. Gatal tekak. gatal tekak, minum air suam banyak ya. Lepas tu gagal bukan Google. Gagal tu maknanya awak letak air suam, letak garam sikit, lepas tu awak macam tu dekat tekak awak tu, lepas tu awak buang je benda tu. Macam orang kata macam berkumur, tapi bukan berkumur, tapi kita letak dekat tekak kita tu. Tu dia panggil gagal. Sekejap bank soalan. Cuba nanti saya cuba. Tapi dia kena air suam lah, tak boleh air sejuk. Sekejap ni tadi Kedah kan? Okey. Mesti jawapan dia A. Soalan nombor 10. Yes, dia A. A1 dan 2, maknanya tiket parkir ni dikira sebagai tambang. Yang ni tak boleh. Betul. Okey, servis servis mesin pencetak tak boleh. Tapi kalau dia kata contohnya lah kalau ink dakwat mesin pencetak boleh dikira sebagai alat tulis. Tapi ni sebab servis kot. Okey, jadi jawapan dia yang betul ialah A, 1 dan 2. Dua. Okey, kita pergi pada nombor 11. Aduh ya Allah. Okey. Soalan nombor 11. Urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Khairil pada 30 Ogos 2022. Pemilik mengambil wang perniagaan untuk tujuan pengiklanan. Jadi yang manakah catatan bergu yang betul? Sekejap Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Nak tanya. Sekejap. Sekejap, tengah buat kelas online.
Okay, sorry cikgu ada hal sikit. Alamak, dah mula kecil pula dia Alright, yang ni tadi. Pemilik mengambil wang perniagaan untuk tujuan pengiklanan. Okey, pengiklanan jadi maknanya dia adalah tentang promosi. Jadi bila dia ambil wang perniagaan untuk bayar tentang pengiklanan, jadi nak debit apa, kredit apa. Kita tengok dia mengambil wang perniagaan. Apa sebenarnya jadi berlaku pada wang perniagaan? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Jadi tunai, debit ke kredit? Kredit. Kredit kan, tunai kurang kredit sebab tunai ni adalah aset. Kan bila aset tambah sebelah debit tolak sebelah kredit. Jadi antara ni dengan ni lah ya, dua ni dah tentu salah. Okey, tapi yang ni tentang ambilan. Yang ni pula promosi. Jadi mana satu yang betul? Macam kita tengok tadi ni pasal pengiklanan, jadi dia adalah promosi. A adalah betul. Tapi dia punya perangkap kat sini kalau tengok sebab ni perkataan mengambil. Kerana murid dia suka tengok bila nampak je perkataan mengambil, dia terus tulis sebagai ambilan. Ni memang perangkap lah sebenarnya. Sebenarnya soalan ni senang tapi dia saja nak ni. Jadi awak jangan tengok kat sini. Clue untuk ambilan dia mesti cakap untuk tujuan peribadi, untuk kegunaan keluarga. Faham nampak maknanya untuk diri dia sendiri. Itu barulah ambilan. Kalau dikata untuk tujuan periklanan, untuk katakan ataupun dia ambil untuk apa-apa semua tu, itu bukannya ambilan. Okey, boleh? Boleh faham? Ada apa-apa nak tanya? Tak. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Baki dalam maklumat akaun belum bayar bagi perniagaan Kalish. Ni dia punya ni akaun belum bayar dia. Okey, dia kata apakah nilai N? Okey, kalau macam ni kita boleh buat akaun kawalan. Kan ABB. Okey, kat mana baki bawah-bawah dia? Belah debit, belah kredit. Belah kredit kan sebab dia tambah sini tolak sini. Baki BB biasanya tempat tambah. Baki HB tempat tolak. Okey, lepas tu sini ada belian. Kan sebab bila dia buat belian, hutang dia bertambah. Lepas tu kalau bayar hutang dia kurang. Jadi letak sebelah debit. Okey, angkutan dikenakan. Angkutan dikenakan oleh pembekal. Angkutan dikenakan pun masuk sini. Angkutan dikenakan. Sebab apa? Apa yang berlaku? Pembekal ni hantar barang kat kedai kita. Jadi dia kenakan angkutan. Jadi bila ada angkutan ni maknanya hutang kita bertambah. Jadi kita kena letak sini angkutan. Lepas tu apa lagi ni dia tulis? Pindahan daripada ledger belian ke ledger jualan. Okey, ini adalah kontra. Tadi dekat kelas Einstein saya dah terangkan pasal kontra. Kontra dalam akaun ABB dengan ABT. Okey, ABB dengan ABT ni dia berlaku kontra. Saya ulang balik ya. Mungkin kelas 5 Batuta sebab saya tak bincangkan akaun kawalan tadi dengan awak. Tadi dengan 5 Einstein pun saya rasa 10 minit terakhir cukup saya bincangkan. Okey, kontra ni berlaku bila ABB dan ABT itu adalah orang yang sama. Contohnya lah, ABB ni jual pada kita. Lepas tu kita jual balik kat dia. Sekarang ni dia lah ABB, dia lah ABT. Dia orang yang sama. Contohnya katakanlah ya, dia adalah apa nama dia? Contohnya dia adalah kilang, bukan kilang lah, katakanlah dia adalah apa nama dia? Dia mungkin pengusaha kayu balak. Kita ni kilang perabot. Jadi dia jual kat kita kayu.
Kan sebab nak buat perabot, dia jual kat kita kayu. Yang kita pula kayu ni jual balik kat dia. Sebab apa? Dia tadi nak guna perabot untuk pejabat dia. Jadi sekarang ni dia lah ABB, dia juga merupakan ABT. Orang yang sama. Jadi amount yang ni biasanya kita kontrakan saja. Okey. Satu lagi senario yang kita senang nak nampak yang mungkin berlaku pada awak ialah contohnya ialah katakanlah hari ni Ali tak bawa duit pergi sekolah. Dia pinjam pada Abu RM2 dari Abu. Pernah kan? Awak pun pernah pinjam kan duit kawan, kadang terlupa nak bawa duit sekolah ke apa ke, pinjam duit kat kawan. Betul? Okey, lepas Betul, tu benar. kan, benda tu pun berlaku juga dekat saya. Kita terlupa nak bawa duit, biasalah, normal benda tu ni. Biasa berlaku. Okey, besoknya pula Abu ni pula lupa bawa duit. Dia pinjam RM3 daripada Ali. Nampak tak kat sini? Dia punya ABB dan ABT adalah orang yang sama. Kan? Macam ni lah. Katakanlah kita ni tadi Abu. Dia lah ABB bagi pinjam. Dia juga ABT. Yang memberi pinjam. Jadi macam mana kita nak mudahkan kira? 3 tolak 2. Betul? Jadi Betul. tadi bayarlah lagi balance RM1 je kan? Betul? Jadi Betul. 2 yang dikatakan sebagai amount kontra. Boleh faham? Boleh. Okay, itu maksud dia. Alright, jadi dalam soalan ni dia suruh kita cari N. Okay, kita masuk kat sini baki bawah-bawah iaitu baki pada 1 hari bulan. Amount dia 4690. Baki pada 31 Ogos 18580. Alright, pindahan daripada ledger belian ke ledger jualan. Inilah yang kontra. Kita masuk sini 430. Ingat kontra tempat tolak Kan macam ni tadi kita tolak. Alright, lepas tu pembayaran kepada pembekal. Pembayaran kepada pembekal yang bank ni lah. Ni pula pembayaran, ni patutnya bank. Bukti dia 15030. Angkutan dikenakan 1260. Okey, cuba awak kira sekarang ni. Dapat berapa kat sini? 0, 3, 3, 6, 8, 14, 5. 34040. 34 040. 34040. Jadi tolak 2 ni dapat berapa? Belian? 28090. 28090. Jadi jawapan dia ialah A. A. Okay, right. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh. Okay, soalan nombor 13. Saya terus pergi pada soalan berikutnya sebab saya janji dengan awak saya nak buat sampai ke 10 kan. Tengok berapa soalan yang habis lah. Kalau tak ni insyaAllah sihat tubuh badan apa semua dah ada kelapangan, insyaAllah kita sambung balik besok malam Okay, untung bersih. Macam ni kita nak cari untung bersih? Apa formula untung bersih? Untung bersih kalau daripada untung kasar, kita nak kena buat apa? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay, very good. Okay, untung kasar ni kita dah tahu yang mana satu hasil ni? Sewa. Dividen. Sewa dividen. Dividen. Kalau sewa tak cakap apa-apa, dia merupakan belanja. Okey. Okay, macam kan kalau kita tak nampak dia ni, dia biasanya adalah belanja. Okay, jadi dia punya hasil ialah alat tulis dan sewa. Okay, kita untung bersih. Jadi kita kira sini 21,500. Dividen dia ialah 650. Okay, jadi ni 0, 5, 11, 22150. Alat tulis dia 310 tambah 600 tambah 6,000. Sorry.
Jadi 6310 tolak Jadi 0, 5 tolak 3, 4, 15840. 15840. Kosong. Jawapan dia ialah A. A. sorry lah saya tak buat kalkulator. Saya congak Alright, kita pergi pada soalan nombor 14. Berikut ialah akaun perdagangan kasih enterprise bagi tahun berakhir 31 Julai 2023. Apakah kos barang untuk dijual? Okey, kos barang untuk dijual maknanya dekat mana? Kat mana kos barang untuk dijual? R. P ke Q ke R ke S? R. Ni kos barang untuk dijual. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, ni kan 38,500 tolak 770. Dapat berapa? Awak ada kalkulator, saya tak bawa kalkulator. 37730. 37730. Tambah 630, Q dia berapa? 38360. 38360. Alright. Okay, lepas tu inventory awal tambah ni dapat R. Jadi berapa nilai R? 42560. 42560. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh Saya pergi pada soalan nombor 15. Akaun berikut diperolehi daripada buku perniagaan Sean pada 31 Mei 2023. Akaun sewa, kredit, akaun belian, debit. Okey, catatan manakah yang betul dalam imbangan duga? Baik. Okey, bila kita nak tutup, rasa-rasa ni bila kita tutup, ni baki hantar bawah 2,500. Jadi baki bawah-bawah sini 2,500. Kita ikut yang ni untuk bawa ke imbangan duga. Jadi sewa ni merupakan hasil, dia sepatutnya dekat kredit. Kan sebab baki bawah-bawah dia kredit kan. Jadi yang ni of course salah lah. Yang ni mungkin betul. Yang ni pun salah, yang ni mungkin betul. Kita tengok akaun belian pula. Akaun belian pula, sini jadi hantar bawah, sini jadi baki bawah-bawah. Jadi 12,150 iaitu dia mesti debit. Yang debit jawapan dia adalah ini. Jadi jawapan yang betul ialah B. B. Okay, alright. Kita pergi pada soalan 16. Maklumat berikut diperolehi daripada kedai Alif. Okey, komisen belum terima dengan juga komisen belum terperoleh. Okey, berapakah komisen yang direkodkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2022? Okey, sebenarnya komisen belum terima yang ni nak kena tambah ke nak kena tolak? Tambah. Kenapa? Okey, komisen belum terima, dia adalah terkurang kan? Okey, bila terkurang, ingat kita pegang pada akhir tahun. Jadi betul lah yang ni kena tambah. So sini kalau ada, tolak. Okey, komisen belum terperoleh, ni tadi terkurang Komisen belum terperoleh pula, dia adalah komisen yang kita terlebih terima. Tapi kita pegang pada akhir tahun. Bila terlebih terima, sini kena tolak. Jadi sini kita tambah. Okey, jadi macam mana nak selesaikan soalan ni? Sepatutnya 10,400. Kita tambah 500 tambah dengan 1,000. Jadi patutnya ialah 900. 11,900. D.
Okey, alright, seterusnya soalan 17. Petikan imbangan duga berikut adalah ni, okey. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 3% atas akaun belum terima bersih. Berapakah peruntukan hutang ragu yang direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan? Okey, ni yang ni Macam mana kita nak buat ni? Ni yang dekat PKK. Dia kata ABT ialah 8,200, hutang lapuk ialah 200. Jadi kita nak kena buat macam mana ni? ABT tolak hutang lapuk. Nak kena tolak ke hutang lapuk? Oh, tak payah ke? Kena. Kena dah kan? Okey. Okey, ini saya buat andaian dulu tau, yang kalau yang saya faham. Kalau hutang lapuk tu dah berada dalam imbangan duga, sebenarnya dia dah tolakkan siap-siap kat sini sebab dia dah buat dalam akaun. Tapi kalau hutang lapuk tu dia cerita dekat luar daripada imbangan duga, maknanya dia kata hutang lapuk sebanyak ni belum lagi direkodkan. Maknanya tu belum diambil kira. Memang awak kena tolak. Faham tak situasi ni? Faham. Ini sebab dah ada dalam imbangan duga. Maknanya 8,200 ni dah ambil kira benda ni. Jadi awak tak perlu tolak. Tapi yang ni, kalau misalnya ada contoh soalan lain, dia kata ini imbangan duga, hutang lapuk tu ada dalam macam maklumat tambahan. Dia kata hutang lapuk sekian ni belum lagi diambil kira. 200 tu awak kena tolak. Yang ni dalam situasi sini sepatutnya tak perlu tolak sebab dia dah ambil kira. Jadi bila dia kata 3%, tapi sekejap lagi kita check betul tak jawapan saya. Yang saya faham macam tu. Okey, jadi 3% ni sepatutnya dia ambil atas 8,200. Dapat berapa ni? 246. 246. Okey, kita check jawapan betul tak 246? Ni soalan nombor 17. Betul, D. 246 tu betul macam saya cakap. Tapi kalau dia dekat maklumat tambahan tadi, awak kena tolak sebab dia belum lagi diambil kira hutang lapuk tu. Faham situasi dia? Okey. Soalannya seterusnya. Ya? Tapi kalau dia kata dekat maklumat tambahan tu dia kata hutang lapuk dia bagi nilai je. Dia tak ada kata belum direkodkan ke apa ke. Tak masuk kan? Tak payah tolak sekali ke? Yang tu pun awak kena tolakkan sebab dia tak masuk dalam imbangan duga. Sekarang ni kes dia sebab dah masuk imbangan duga, maknanya amount ni dia telah ambil kira. Kalau dekat luar ni maknanya dia belum ambil kira. Maknanya awak kena tolakkan lah. Okay. Alright. Seterusnya soalan ke-18. Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Arfah dan kenderaan disusun nilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, kenderaan 80,000. Apakah pengiraan tepat untuk dapat susut nilai berkurangan? Okey, macam mana nak kira dia? Yang ni first ni betul tak baki berkurangan? Tak. Salah kan? Sebab bila dia kata baki kekurangan mesti kos tolak SNT darab peratus. Darab dengan peratus. Okey. Kos tolak SNT dulu tau. Kena kira selesaikan baru darab dengan berapa peratus. Okey, yang ni betul? Betul. Ini betul lah. Yang ni? Salah. Salah. Ni sebenarnya untuk susut nilai terkumpul kan? Jadi ni salah. Dan yang ni? Salah. Yang ni lagilah salah. Okey. Alright. Jadi yang betul ialah B Alright. Kita pergi pada soalan nombor 19. Apakah catatan Bergu untuk merekod hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk terpulih. Macam mana kita nak rekod? Ni lagi senang. Betul ke A? Tak. Okey, dia tak ada kena-mengena dengan hutang lapuk. Hutang lapuk tu waktu kita declare di hutang lapuk, bila orang tu datang balik bayar, kita jangan buka pun lagi akaun hutang lapuk, jangan usik. Ni tak boleh B ni betul tak? Tak. Salah.
pun sama juga, dia tak boleh usik hutang lapuk. C? Betul. Betul. Good. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab bila dia terpulih dia akan tambah dekat tunai atau bank. Dia tambah kat bank sebab dia hutang. Yes. Jadi dia akan tolak dekat hutang lapuk terpulih. Kan ni Syazrin kan? Ah. Dia sebenarnya pandai tapi itulah awak selalu menggeramkan saya. Kan? Yang ni yang betul. Sebab apa? Kalau yang lain-lain kurang pasti, sebab hutang lapuk terpulih ni adalah hasil. Okay, bila orang ni datang balik hutang, bayar hutang dia tadi, jadi kita dapat duit. Jadi sebab tu bank adalah debit. Jadi jawapan yang betul adalah C. Yang ni salah sebab hutang lapuk terpulih, kenapa pula duit dia kena keluar? Patutnya dia dapat duit. Jadi yang ni salah. Okay, jelas? Jelas. Okay, very good. Okay, soalan yang ke-20. Jumlah dalam jurnal belian ialah telah terlebih catat sebanyak RM300. Okey, apakah kesilapan yang telah dilakukan oleh syarikat Ana? Jumlah dalam jurnal belian terlebih catat sebanyak RM300. Ni kesilapan catatan. Okey, kesilapan catatan ni kebetulan kita dah masuk kat sini jumpa kesilapan catatan. Jadi kita pun buka lah kitab form 4 Sebab form 4 ni pun saya cakap dengan awak, saya dah kadang tak mengajar ni, saya tak berapa ingat. Dan lagi pun daripada saya memang bab kesilapan imbangan duga ni pun memang kalau saya sendiri mengajar pun saya sangat kurang tekankan. Sebab selalunya dia cuma keluar dalam soalan objektif ataupun ada juga keluar soalan 2 tapi dia tak berapa tak berapa banyak. Okey, terangkan overall supaya awak nampak dia punya. Sebab kita nak revise kan, jadi at least tak dapat banyak, mungkin awak dapat sikit lah. Ni bab form 4 iaitu bab 9. Hujung sekali masa form 4. Saya percaya bahawa cikgu awak dulu tahun lepas pun masa mengajar, cikgu Amalina ataupun cikgu Baiti, dan saya sendiri pun kalau saya ajar, ini saya ajar macam sekali imbas. Kita ajar sekali lalu. Sebab kita biasanya dah dekat hujung tahun tu kita pun nak ulang kaji apa benda semua kan. Okay, jadi mungkin murid pun dia macam tak berapa faham sangat. Okay, jadi saya terangkan balik pada awak, saya pun tak ada terangkan detail tapi saya cuba bagi satu, at least awak faham sikit lah Okay, kesilapan dalam imbangan duga, dia sebenarnya ada 2, iaitu kesilapan tidak ketara dan kesilapan ketara. Apa yang dikatakan tidak ketara dan ketara? Kesilapan tidak ketara ni di mana imbangan duga yang kita sediakan seimbang. Jadi bila imbangan duga seimbang, kita perasan bahawa kita punya posting tu kita buat journal, ledger, imbangan duga kita ingatkan semua betul lah sebab dia seimbang. Sebab biasanya seimbang ni menggambarkan macam kalau dalam akaun macam tak ada kesilapan. Betul tak? Betul tak? Jadi sebenarnya tapi dia tidaklah begitu. Kadang-kadang tuan kata bila seimbang tak semestinya betul. Ada juga kadang-kadang tersilap. Jadi jenis-jenis kesilapan bila imbangan duga tu seimbang ni yang ada yang kat sebelah sini ni. Sebelah kiri dia. Tapi kalau keseimbangan duga kita tidak seimbang, automatik kita tahu kita ada posting mana-mana salah. Betul tak? Betul. Okay, jadi itu kesilapan yang kita buat tu kita panggil dia kesilapan ketara. Okay, saya tunjukkan satu persatu. Saya pergi pada imbangan duga, kesilapan tidak ketara. Yang pertama iaitu kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Satu urus niaga tu kita terlupa langsung nak rekod. Mungkin sebab dia punya voucher tercicir ke, terselit tah mana-mana ke, tiba-tiba kita jumpa. Jadi bila kita jumpa, sebab kita dah tertinggal tadi dia punya dokumen dah hilang satu ataupun tercicir satu, jadi terus satu urus niaga lah tertinggal. Jadi inilah dia punya urus niaga iaitu ketinggalan terus. Contohnya ambilan barang niaga terlupa rekod. Biasa ayat dia terlupa rekod. Okay. Jadi kalau ni ambilan barang niaga terlupa rekod, jadi dia rekod je lah balik macam biasa. Ambilan debit, belian kredit. Okay. Kan sebab bila ambilan barang niaga, belian kita berkurangan. Belian tambah sebelah debit, jadi bila kita bawa keluar dia belian kurang lah kan. Ambilan pula ikuti pemilik
kurang bahagian debit. Okay, yang ni saya tak pergi detail lah ya. Alright, kedua ialah kesilapan prinsip. Contohnya, belanja membaiki bangunan. Dia baiki je 290 tapi kita pergi rekod dalam akaun bangunan. Okay, ataupun contoh lain, membaiki kereta. Tapi kita pergi masukkan dekat dalam akaun kenderaan. Boleh tak macam tu? Kita baiki Tak. je. Tak boleh kan? Sebab kalau belanja membaiki tu dia kategori belanja. Bangunan atau kenderaan tadi dia adalah kategori aset bukan Masa. jadi kat sini kalau awak tengok tapi dia macam akan-akan sebab dia baiki bangunan dia ingatkan boleh masuk je dalam tu. Tak boleh. Baiki tak boleh. Ini yang kita belajar juga dalam kelab persatuan. Membaiki ni dia sebenarnya dia panggil perbelanjaan hasil. Kan perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal, pendapatan hasil, pendapatan modal. Kalau awak ingat saya ada ajar awak masa kelab persatuan dulu. Okey, jadi perbelanjaan hasil ialah belanja yang menyebabkan kita boleh menjalankan aktiviti macam biasa. Okey, contohnya kalau katakanlah contohnya kadar bayaran. Kita buka kedai, elektrik tak bayar, apa jadi? Gelap kan kedai kita, orang pun confused. Orang ni buka kedai ke tidak? Gelap aja. Dah 2-3 hari gelap. Orang pun confused kita buka kedai ke tidak. Jadi orang pun tak nak datang kelas kita punya kedai. Okey? Okey, itu kadar bayaran. Itu adalah perbelanjaan hasil. Okey, tapi kalau perbelanjaan modal, contohnya tadi kita nak ubah suai. Okey, bila ubah suai contohnya dulu kita punya bilik air cuma simen je. Sekarang ni kita nak letak tiles kan, kita nak letak marmar bagi nampak toilet kita cantik. Okey, itu ubah suai. Ubah suai akan menambahkan harga ataupun nilai bangunan. Okey, jadi itu masuk dalam akaun bangunan. Dia tak boleh masuk dalam membaiki. Tapi kalau pintu tandas rosak, awak ganti yang sama, itu membaiki. Tapi kalau awak upgrade, kalau dulu contohnya pintu kayu je, plastik biasa. Sekali tukar pada pintu auto, contoh pintu office nak masuk kan, dulu pintu kayu je. Lepas tu bila ni awak nak buat dia cermin bagi nampak cantik, awak upgrade. Okey, yang tu dah ubah suai. Itu dah masuk dalam akaun dipanggil sebagai perbelanjaan modal. Dia masuk dalam aset bukan semasa. Okey, itu kesilapan prinsip. Kesilapan amount. Kesilapan amount pula, dia tersilap amount je nak tengok ni. 650 dia pergi rekod sebagai 560. Tersilap rekod je. Jadi cara kita nak rekod, kita cari kita rekodkan dia punya beza saja. Tengoklah dia terkurang ke terlebih. Alright. Yang keempat, kesilapan saling mengimbangi. Belian tunai terkurang rekod 300. Kemudian belian tunai 300 terkurang rekod sebanyak 20 dalam akaun belian dan juga buku tunai. Maknanya dua-dua kita terkurang rekod lah. Belian terkurang rekod, tunai pun terkurang rekod. Dua-dua terkurang rekod. Macam atas ni kesilapan satu terus kan tertinggal. Yang ni dia terkurang. Ataupun terlebih dia tu sama-sama terlebih. Akaun dah betul. Tapi amount dia terkurang ataupun terlebih dan dia sama-sama terkurang, sama-sama terlebih. Okey? Yang kelima, kesilapan komisen. Kesilapan komisen belian daripada Dina silap rekod dalam akaun Tina. Okey, ni biasanya ABB ataupun ABT. Dia tersalah masuk nama orang. Macam ni Dina dengan Tina. Kadang-kadang Munah dengan Mona. Nama yang dekat-dekat lah biasanya. Okey. Dan akhir sekali ialah kesilapan songsang ataupun terbalik. Katakanlah ambilan barang niaga RM70. Tersilap di debit dalam akaun belian dan dikredit dalam akaun ambilan. Okey. Dia sepatutnya bila ambilan barang niaga ni sepatutnya dia buat ambilan 70.
Berlian 70. Ini yang betul. Tapi sekarang ni apa dia buat? Dia dah tersilap. Dia pergi berlian yang debit, ambilan yang kredit. Ni kesilapan yang dia buat. Jadi cara kita nak betulkan bila kesilapan terbalik atau songsang, kita kena doublekan amount dia. Okay, berlian ni tadi instead of 70, kita kena darab 2. Ni pastikan amount tersebut telah digandakan 2 kali. Sebab apa 2 kali? Satu untuk knock off yang dia salah ni, RM70. Kan jadi kredit RM70. Lepas tu tambahkan lagi RM70. Jadi barulah ada baki RM70 dekat bahagian kredit akaun berlian. Sama jugalah dengan ambilan. Okay, alright. Sekarang ni kita pergi pula pada kesilapan ketara. Iaitu kesilapan ketinggalan salah satu catatan. Satu kita buat, satu lagi kita tak buat. Contohnya lah ni, ambilan barang niaga ni. Kita buat ambilan, berlian tertinggal. Itu yang dipanggil sebagai kesilapan salah satu catatan. Satu kita rekodkan, lagi satu kita lupa. Okay. Yang kedua, amount debit berbeza pada amount kredit. Kita dah posting, satu tu betul, satu lagi salah. Kan kita pun manusia, kadang-kadang kita tersalah kan. Alright. Jadi kita inilah kita betulkan je lah. Biasanya kita potong, kita betulkan. Alright. Yang ketiga, urus niaga direkodkan 2 kali di sebelah yang sama. Yang ni dia bagi rekod, contohnya lah, berlian diletak kat debit, li ni pun dia letak kat debit juga. Dua-dua diletak kat debit. Okay, jadi kena potonglah yang salah tadi tu, betulkan balik side dia. Okay, yang keempat, kesilapan perhitungan dalam jurnal dibukukan ke ledger. Okay, jurnal berlian tadi mungkin dia salah kira, kan patut jumlah dia mungkin contohnya 81, 89 contohnya lah tapi dia masa dia post tu dia tersalah letak 98. Mungkin dia, yelah kadang-kadang orang ngantuk ke apa ke kan, itu biasalah. Okey, ni kesilapan dalam imbangan duga. Pelik pula. Ni mungkin macam dia letak keimbangan duga yang salah lah dalam buku catatan tu, semua dia dah betul tapi masa dipindahkan tu yang salah, tu maksud dia. Okey, alright, kita pergi pada soalan. Jumlah dalam jurnal berlian telah terlebih catat sebanyak 300. Jadi awak rasa kategori yang mana? Pengiraan. Pengiraan ke? Dia ada ni ialah komisen, pindahan, pengiraan dan juga ketinggalan terlebih catat pengiraan lah sebab dia terlebih catat. Kesilapan menghitung dalam buku yang jurnal dibukukan ke ledger. Okey, sebab dia salah kira Alright. Seterusnya kita masuk tajuk nisbah. Dah pukul apa dah ni? Okey, dah pukul 10. Okey, kita stop dulu. Jadi maknanya besok nanti saya cakap dengan Cikgu Baiti lah. Start soalan negeri Kedah, start 20 hingga 40 Besok malam mungkin tengoklah antara saya ataupun Cikgu Baiti yang akan buat. Okey, sampai sini saja. All the best. Saya nasihatkan malam ni awak tidur awal, besok bangun pagi, awak buatlah solat hajat, solat tahajud, bangun awal. Kita nak minta pada Allah, minta Allah permudahkan apa yang kita buat. Dan ni semua ni sebenarnya adalah kita jadikan dia sebagai satu cara untuk kita mengumpul, orang kata apa, mengumpul pahala kita lah. Dunia ni hanyalah ujian kita. Ini adalah ujian je sebenarnya. Periksa ni adalah ujian. Ujian kita. Kalau awak belajar rajin-rajin kerana Allah, awak belajar, awak dapat pahala. Awak tak belajar, awak tak dapat pahala. Itu je lah ujiannya. Jadi sebagai orang yang bijak pandai, kita ni nak mengumpul kita punya amalan
supaya kita, Allah terima kita untuk masuk ke syurga. Jadi awak jadikanlah ni sebagai satu kita punya amalan kita, amalan yang baik lah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Jadi cubalah malam ni, awak malam nak tidur awal, besok pagi bangunlah pukul 3 pagi ke 4 pagi ke, buatlah solat sunat yang ni lah, macam saya cakap tadi, tahajud, buatlah solat taubat, buatlah solat hajat. Lepas awak sambung belajar. Okay, pasal doa lah masa solat hajat tu, mintalah apa yang kita belajar ni mungkin keluar ke, awak boleh manfaatkan ke, dan apa-apa je lah yang awak rasa yang baik. Minta Allah tunjukkan tajuk-tajuk yang mana yang mungkin boleh masuk ke. Doalah yang baik-baik Okey, boleh? Saya hanya boleh pesan pada awak. Okey, saya pun, tapi kita sama-samalah buat sebab kita sama-sama nak berjaya. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi besok ataupun lusa insya-Allah. Okey, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada. Okey, nanti Okay. insya-Allah ni kalau siap dia punya ni, besok akan saya masukkan dekat YouTube. Nanti saya sharekan balik dekat YouTube Saya sharekan link dia lah. Nak revise Sabtu Ahad ni kan. Okey. Alright. Kenapa tu, siapa yang angkat tangan? Ni. Ya. Siapa yang angkat tangan tadi? Ni. Nik, kenapa Ni Nik? main. Dia main. Dia main. Baik cikgu. Nik ni saja je lah. Baik, terima kasih cikgu. Tahulah dah good mood dah. Okey, pergi tidur, besok pagi bangun awal, belajar ya Nik ya. Okay cikgu. Okey, Assalamualaikum. Okey, alright. Salam. Okay, bye. Bye cikgu. Bye, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama, salam. Terima kasih cikgu. Sama. Arisha.